Rentasan berita edisi 1078, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Wakil rakyat jadi kaya raya, duit dari celah mana? Kisah dalam kelambuan MDB terbongkar. Isu makanan, jangan tuding jari ke negara lain. Sebenarnya kata polisi ini wujud atau tidak? Assalamualaikum dan salam bahagia. Peperangan antara Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Yassin masih belum selesai. Kini beliau berperang pula dengan pengerusi pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertelingkahan yang berbangkit adalah berpunca daripada isu yang sama, iaitu berkaitan dengan sejumlah wang yang dimiliki Zahid. Jika kita menoleh ke belakang, kita dapati Tun Dr. Mahathir dan Zahid sudah lama bertelagah tentang soal berkenaan. Dalam satu kenyataan di blognya checkdat.cc pada 1 Ogos 2017, Tun Dr. Mahathir menulis, sudahkah Zahid lupa deklarasi harta yang dibuat olehnya kepada saya sebagai Perdana Menteri apabila ia dilantik Ketua Pemuda UMNO? Apabila saya tanya dari mana ia diperoleh 230 juta ringgit yang ada dalam akaunnya, jawapannya kurang jelas. Beliau menuntut Zahid menjelaskan mengenainya. Jikalau ia boleh ingat, jelaslah dari mana ia peroleh wang yang begitu banyak. Soal Tun Dr. Mahathir. Tentu rakyat juga ingin tahu bagaimana seorang wakil rakyat boleh menjadi orang kaya baharu. Bukan allowance dan gaji sahaja diambil, tetapi juga duit bawah meja. Demikian kata Presiden Amanah Muhammad Sabu menggambarkan realiti politik di Malaysia. Beliau merujuk kepada kewujudan ahli politik yang hidup dengan kemewahan luar biasa selepas bergelar wakil rakyat. Beliau menegaskan wakil rakyat sepatutnya menjadikan jawatan tersebut untuk berkhidmat dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Menurut ahli Parlimen Kota Raja itu, pemimpin di negara maju terlibat dalam perniagaan sebelum menceburi bidang politik. Kalau nak kaya kena meniaga di negara lain, mereka berniaga dahulu sebelum berpolitik, seperti bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Di Malaysia pelik sedikit. Masuk politik miskin tetapi bila menang jadi kaya. Katanya dipetik Johor kini. Muhammad berkata demikian ketika berucap merasmikan bilik operasi utama Dewan Undangan Negeri N21 pada yakni di Tongkat Pecah Johor baru-baru ini. Duit bawah meja bermaksud suapan atau rasuah. Rasulullah SAW bersabda bahawa masyarakat di akhir zaman dihinggapi penyakit yang lebih dahsyat daripada wabak dan amat sukar dibendung penularannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak bersukaria, terlalu mewah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, penipuan dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi dan dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Hadis riwayat Hakim. Untuk menyelamatkan diri kita agar terhindar daripada dijangkiti wabak berjangkit itu, lakukan hak kalian untuk memilih pemimpin yang bijaksana, bukan berdasarkan emosi, sifat perkauman sempit atau kebencian sesama Muslim. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. YB tiba-tiba menjadi kaya kerana duit bawah meja, bukan rezeki tetapi satu penyesalan di akhirat nanti. Perbicaraan penyelewengan yang dijalankan terhadap bekas jurubank Goldman Sachs Roger Ng semakin pelik pada minggu ini apabila saksi utama pendakwaan Tim Lesner memperincikan hubungan luar nikahnya, termasuk seorang perempuan simpanan yang kononnya memeras ugut beliau untuk membeli rumah agam yang bernilai $10 juta Amerika untuknya, lapor The Bloomberg. Lesner, bekas eksekutif Goldman Sachs Asia, memberi keterangan terhadap Roger Ng yang dituduh mengaut berjumlah $35 juta Amerika bersamaan 146 juta ringgit sebagai sogokan
secara rahsia dalam apa yang dikatakan kecurian berbilion dolar wang pelaburan dalam skandal rasuah One Malaysia Development Berhad One MDB. Lesnia mengaku menggunakan wang yang disedut daripada dana One MDB untuk membeli kekasih gelapnya sebuah rumah 10 juta dolar Amerika selepas wanita itu mengancam untuk mendedahkan penglibatannya dalam aktiviti haram berikutan perpisahan mereka. Dalam perbincangan ini, kehidupan peribadi Lesnia turut dibongkar. Peguam bela Roger Ng, Mark Agnifilo, merujuk kepada Lesnia sebagai bigami berganda yang telah berkahwin dengan dua wanita berbeza pada masa yang sama 2 kali. Peguam bela berhujah Lesnia menggunakan wanita, dia menggunakan keintiman palsu dan kini dia cuba menggunakan anak guam saya untuk memaksanya menjalani hukuman penjara. Sebelum ini, Lesnia mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk mencuci wang dan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing Amerika Syarikat. Lesnia bersetuju membayar denda berjumlah 43.7 juta dolar Amerika bersamaan 183.08 juta ringgit dan akan dijatuhi hukuman pada akhir tahun ini. Selain itu, Lesnia dalam keterangannya mendakwa bahawa satu pertemuan antara bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak dan bekas CEO Goldman, Lloyd Blankfield, berlangsung pada tahun 2009. Katanya sebagai balasan kepada perniagaan yang lumayan, peluang kerja dijamin untuk 3 anak Najib di Bank Pelaburan Multinasional Amerika Syarikat. Dalam keterangannya, Lesnia memperincikan bagaimana kaki tangan bawahannya itu dan sekumpulan rakan kongsi Goldman menyelewengkan wang One MDB. Lesnia dipetik Bloomberg sebagai berkata bahawa Roger Ng bertemu Low Teck Jo atau Jolo dengan anak-anak Najib. Baru jumpa 3 orang anak Najib di pangsapurinya sedang bersama Jolo di pangsapurinya. Akan jumpa dia lagi esok dan akan usahakan agar 3 anaknya dapat sertai Goldman Sachs, kata Lesnia membacakan email di hadapan juri. Perdana Menteri Malaysia merupakan potensi perniagaan yang besar untuk kami. Jadi saya fikir mengambil 3 anak Perdana Menteri bekerja dengan kami berpotensi untuk kami dilihat bukan sahaja kepada Perdana Menteri, katanya. Lesnia pada tahun 2018 mengaku bahawa rakan-rakannya di Goldman Sachs membantunya menyembunyikan rasuah yang digunakan untuk berurus niaga di Malaysia, menurut Bloomberg. Saya berkomplot dengan pekerja dan ejen Goldman Sachs yang lain sejajar dengan budaya Goldman Sachs untuk menyembunyikan fakta daripada pematuhan tertentu dan pihak undang-undang Goldman Sachs, kata tim Lesnia. Menurut laporan dalam rayuannya, tim Lesnia mengakui berbohong kepada pegawai pematuhan di Goldman Sachs tentang peranan yang dimainkan oleh Jolo berhubung dana One MDB. Saya tahu bahawa menyembunyikan penglibatan Jolo sebagai perantara adalah bertentangan dengan dasar dan prosedur dalaman Goldman Sachs, ujar dipetik Bloomberg. Ia dilakukan sekitar tahun 2009 hingga 2014 demi mendapatkan manfaat untuk dirinya dan Goldman Sachs. Saya dan beberapa pekerja Goldman Sachs lain pada waktu itu juga menyembunyikan bahawa kami tahu Jolo menjanjikan dan memberi rasuah dan suapan kepada pegawai asing bagi mendapat dan mengekalkan urusan niaga One MDB untuk Goldman Sachs demi kepentingan Goldman Sachs dan saya sendiri. Bagaimanapun, Najib menafikan dakwaan Lesnia itu. Tiada seorang anak saya pernah ditawarkan untuk bekerja ataupun bekerja di Goldman Sachs, katanya di Facebook beliau. Setakat ini hanya penglibatan anak tiri Najib, Riza Aziz, yang menghiasi berita di media tempatan. Riza menghadapi 5 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 248 juta dolar Amerika bersamaan 1.25 bilion ringgit yang membabitkan dana One MDB. Antaranya digunakan untuk menghasilkan filem The Wolf of Wall Street. Demikian adiwarna kehidupan golongan yang mendambakan harta dunia. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Nip Muhammad Zawawi Saleh berkata, masalah kekurangan makanan ayam iaitu jagung dari Brazil antara punca harga barangan itu mengalami kenaikan yang tinggi. Saya yakin apabila masalah COVID-19 selesai, harga ayam akan turun sebab isunya adalah harga makanan iaitu ayam. Makanan ini bukan kita yang naikkan harga, ia adalah harga antarabangsa dari Brazil yang kita import jagung. Di sana sekarang pun tidak cukup. Jadi apabila jadi rebutan dalam dunia, harga di semua negara naik, bukan kita sahaja. Di Jordan harga ayam kira-kira RM18 sekilogram. Kenaikan di negara lain lebih parah daripada kita dan kerajaan mereka tidak mampu untuk memberi subsidi, katanya, seperti dipetik bernama.
Nik Zawawi berkata Malaysia antara negara yang memberi subsidi kepada rakyat selepas berlakunya pandemik COVID-19 dan apabila negara dilanda banjir luar biasa baru-baru ini kerana kerajaan masih mampu memberi bantuan kepada rakyat. Banyak negara lain tiada kemampuan untuk memberi bantuan kepada rakyat. Katanya, mudah sungguh untuk menuding jari kepada pihak lain apabila berhadapan dengan masalah makanan. Pada 22 Januari lalu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata kedudukan Malaysia dalam kalangan negara Asia Pasifik adalah 8 terbaik, manakala kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Beliau maksudkan kedudukan Malaysia di tangga ke-39 dalam Indeks Sekuriti Makanan Global atau GFSI dalam laporan yang dikeluarkan oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU bagi tahun 2021 daripada 113 negara seluruh dunia. Namun begitu, pengukuhan sekuriti makanan negara merupakan proses yang berterusan dan kita mestilah terus berusaha untuk meningkatkan kedudukan kita dalam GFSI ini seiring dengan hasrat kerajaan untuk terus memperkasa sektor agromakanan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, katanya dipetik bernama. Menurut laporan, beliau berkata pelan tindakan dasar makanan negara, pelan tindakan DSMN 2021-2025 yang bakal dilancarkan dalam masa terdekat adalah strategi yang akan mendukung pelaksanaan dasar agromakanan negara 2021-2030 dan 2.0. Menurut Ronald Kiandi, fasa permulaan pelaksanaan dan 2.0 dasar menyeluruh bagi memastikan sekuriti makanan negara berdaya saing serta mampan berlandaskan dasar-dasar utama kerajaan termasuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Agenda Pembangunan Mampan 2030 adalah antara pencapaian utama MAFI tahun lalu. Sekejap. Untuk makluman tuan-tuan, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030 adalah dasar yang dilancarkan bekas Perdana Menteri Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir pada 6 Oktober 2019 yang mencerminkan komitmen Malaysia terhadap pelaksanaan Agenda Pembangunan Mampan 2030 atau SDG 2030. Ia bukan dasar hasil pemikiran gerombolan tebuk atap yang ada sekarang. Untuk rekod pada tahun 2019, Malaysia berada di tangga ke-28 dalam Indeks Sekuriti Malaysia Global berbanding 48 pada tahun 2018 di bawah pentadbiran kerajaan UMNO BN. Pada tahun 2020, setelah rampasan kuasa menerusi tebuk atap GFSI merudum jatuh ke tangga 43. Tahap sekarang ialah tangga ke-39, hanyalah sedikit kenaikan yang tidak perlu dibanggakan. Jika diperhatikan data lengkap GFSI, kedudukan Malaysia jauh di bawah negara yang lebih miskin seperti Costa Rica yang berada di tangga 24 dan Chile di tangga 28. Pada tahun 2020, keluaran domestik negara kasar KDNK Costa Rica ialah 61.52 bilion dolar Amerika, sementara KDNK Chile pula 252.9 bilion dolar Amerika. KDNK Malaysia pada tahun yang sama ialah 336.7 bilion dolar Amerika. Maknanya, secara umumnya Malaysia lebih kaya tetapi makanan kurang untuk rakyatnya. Menurut bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, walaupun hanya selama 22 bulan mentadbir, kedudukan Malaysia dalam GFSI naik kepada tangga ke-28 pada tahun 2019 berbanding tangga 48 pada tahun sebelumnya. Beliau menyiratkan kejatuhan GFSI berpunca daripada kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional. Kedua-dua 2020 dan 2021 di bawah kerajaan gagal dan tidak stabil, tegasnya. Pengajarannya, selesaikan masalah negara sendiri. Menuding jari kepada dasar negara lain tidak akan menyelesaikan masalah makanan di negara ini. Mudahnya menjadi menteri di Malaysia. Presiden Transparency International Malaysia, Muhammad Mohan berkata bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Hamid Bado bukan sahaja perlu mendedahkan asas dakwaannya tetapi mengeluarkan kenyataan bagi menyokong dakwaan itu. Orang awam tidak akan mudah menerima isu itu diselesaikan secara mudah. Lebih-lebih lagi selepas bekas pegawai tertinggi pasukan polis sendiri yang membuat tuduhan serius terhadap anak buahnya, katanya dalam kenyataan dipetik Free Malaysia Today.
Abdul Hamid pada 18 Mac dan 22 Mac tahun lalu mendakwa wujud kartel polis yang bersekongkol dengan penjenayah untuk menjatuhkannya. Saya beri amaran untuk hentikan elemen dan pergaulan dengan taukid dadah dan judi. Putuskan hubungan dengan mereka bagi jalankan tugas secara selesa tanpa diugut pihak lain. Elakkan diri terpaksa pakai baju jingga kerana sejak dilantik Ketua Polis Negara pada tahun 2019, hanya 100 anggota sudah pakai baju jingga, katanya di petik media. Maksud Abdul Hamid baju jingga ialah baju tahanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tidak salah saya cakap mengenai soal integriti. Jangan selepas ini ada yang mengatakan saya tidak bertanggungjawab buka pekong di khalayak ramai, dan jangan ingat orang tidak tahu wujud kartel dalam pasukan polis, ujarnya. Dalam pada itu, Abdul Hamid berkata pendedahan kartel itu antara lain bagi menerangkan mengenai situasi semasa yang berlaku dalam pasukan keselamatan itu. Kita ingat orang hormat kita tetapi di belakang orang ludah kita. Apa berlaku masa lampau, bagaimana orang takut untuk membuat laporan polis, kita tak nak wujudkan keadaan sebegitu. Saya nak jadikan balai polis sebagai tempat pelindungan untuk buat aduan, tegas Abdul Hamid. Sesudah dakwaan itu, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan telah menjalankan siasatan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen dibuat 9 bulan selepas ia melancarkan siasatan pada Mei 2021. Jabatan Siasatan dan Keputusan EAIC telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara KSN berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi beserta dokumen yang diperoleh EAIC tidak dapat menentusahkan kewujudan kartel dalam PDRM sebagaimana yang didakwa oleh Tan Sri Abdul Hamid Bado. Siasatan EAIC mendapati wujud asas bahawa terdapat pegawai PDRM yang terlibat dalam kegiatan sindiket jenayah yang mana siasatan telah dijalankan oleh SPRM dan PDRM ke atas pegawai-pegawai tersebut, kata kenyataan EAIC yang ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tan Sri Siddiq Hassan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Bukit Gelogo Ram Kapal Singh berkata penemuan EAIC bertentangan dengan pendedahan Abdul Hamid bila mempersoalkan sama ada siasatan tersebut tidak lengkap. EAIC juga harus mendedahkan siapa yang telah disiasat dan jika saksi itu mempunyai kepentingan dalam hasil siasatan. Persoalan sama ada kenyataan diambil daripada pihak bebas adalah penting kerana jika ia tidak dilakukan, tidak boleh dikatakan bahawa penemuan EAIC adalah saksama, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pendedahan Abdul Hamid amat berat kerana beliau adalah Ketua Polis Negara yang berkhidmat pada ketika itu. Oleh itu, beliau pasti mengetahui maklumat yang membawa kepada kepercayaannya bahawa kartel sedemikian wujud. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa EAIC tidak mendapati bahawa kartel sedemikian tidak wujud, tetapi hanya kewujudannya tidak dapat disahkan, tegasnya. Jika diteliti, 2 ayat yang mengatakan tiada bukti kartel dalam PDRM dan penglibatan pegawai PDRM dalam sindiket jenayah ternyata berlanggar maksud yang tersirat antara satu sama lain. Umumnya, kartel membawa pengertian kecurian yang dilakukan oleh pencuri yang berpakaian segak. Dalam situasi ini, pencuri yang berpakaian segak itu ialah pegawai PDRM yang terlibat dalam sindiket jenayah. Merekalah kartel yang dimaksudkan. Tidak mungkin pegawai PDRM itu mampu bertindak sendirian tanpa kerjasama dalam satu kumpulan untuk membuat rancangan jenayah yang teliti demi mengelak daripada dikesan. Justru EAIC harus bersikap telus dan berani dalam melakukan siasatan. Ini bukan soal politik tetapi soal integriti dan keselamatan negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.